Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton forum kita pada hari ini. Sebelum memulakan forum kita pada pagi ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Nur Jannah binti Kamaluddin selaku pensyarah bagi subjek pendidikan khas awal kanak-kanak, dan ucapan terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton forum kita pada hari ini. Sebelum memulakan majlis, tidak lengkaplah sekiranya tidak dimulakan dengan sebuah pantun. Baju kebaya indah berseri, disulam dengan bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Nur Faidah binti Azman selaku moderator bagi forum pendidikan khas awal kanak-kanak. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan topik forum kita pada hari ini, iaitu adakah speech delay itu tanda awal autism atau tidak. Dalam topik ini kita akan membincangkan tentang strategi yang sesuai dalam mengurus kanak-kanak keperluan khas dan juga membincangkan isu-isu semasa berkaitan pendidikan khas di Malaysia. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan kita ajukan kepada panel kita pada hari ini, mari saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang dihormati lagi dikasihi. Di sebelah saya, panel yang pertama ialah Cik Siti Nurhana binti Muhammad Ali. Manakala panel kita yang kedua iaitu Cik Nur Aini binti Ramli. Dan panel kita yang ketiga, Cik Nur Najwa Abbas. Manakala panel kita yang terakhir adalah Cik Irina Nur Aisyah binti Muhammad Ayub. Apa khabar semua panel hari ini? Alhamdulillah. Okay, baiklah. Tanpa membuang masa, mari kita memulakan forum kita pada hari ini dengan soalan kita yang pertama. Okey, menurut Cik Hana, apakah itu speech delay dan apa itu autism? Okey, saya panel satu yang bernama Siti Nurhana binti Muhammad Ali. Autism dan speech delay ni satu benda yang berbeza. Maksudnya berbeza, perkembangan yang dihadapinya pun berbeza. Okey, autism ni iaitu tentang kecelaruan neuropsikologi yang ada masalah di fikiran mereka, di otak mereka. Disebabkan perkara tersebut, mereka susah untuk berkomunikasi, susah untuk difahami, dan kalau dia sering bersendirian, hanya dia saja faham diri mereka dan orang lain sukar untuk faham diri mereka. Okey, dan kelakuan mereka sentiasa diulang dan sentiasa mereka kerap bersendirian dan tidak mahu untuk berinteraksi dengan orang lain. Manakala speech delay ialah tentang masalah perkembangan komunikasi. Tanda-tanda autism dan speech delay ni berbeza, sebab speech delay ni dia kurang untuk berkomunikasi, dan ada setengah kanak-kanak juga dia lemah dalam pembelajaran. So kat sini autism dan speech delay ni berbeza. Okay, menurut Zuliza juga pun bersetuju bahawa autism ni ialah sukar untuk mereka ni sukar untuk menjalani kehidupan seharian. Mereka selalu untuk menunjukkan perasaan marah mereka, manakala speech delay ni mudah untuk fahami. Kalau kita praktikan, mereka faham kalau kita praktikan selalu macam membaca ke apa, nanti speech delay mereka akan berkurangan juga. Okay, demikianlah tadi penjelasan tentang apa itu speech delay dan apa itu autism. Okay, untuk soalan yang seterusnya, saya mohon penjelasan dari panel kita yang kedua iaitu Cik Nur Aini tentang apakah kaitan speech delay kepada autism. Okey, saya di sini ingin mengupas tentang apa itu kaitan speech delay dengan autism. Okey, menurut Zuliza 2021, sama juga seperti yang Hana nyatakan tadi, kanak-kanak autism ni mempunyai tingkah laku yang tertentu. Contohnya yang pertama, kanak-kanak autism ni mempunyai tingkah laku rigidity, iaitu tingkah laku yang mempunyai yang dia suka akan susunan tertentu. Contohnya kalau dia ada mainan, dia nak susun macam tu, dia kena susun macam tu lah. Kalau ada pensel warna pensel yang dari pendek ke panjang, dia akan susun dari pendek ke panjang. Dia memang suka macam tu. Kalau kita ubah
emosi dia akan terganggu. Selain itu, kalau kanak-kanak autism ni dia ada jadual harian dia. Jika berlaku perubahan jadual harian dia akan mengganggu emosi dia dan dia akan bertingkah laku yang macam memberontak lah. Selain itu, ada juga tingkah laku yang kanak-kanak autism ni ada juga menunjukkan tingkah laku yang sukakan pergerakan yang tidak memberi makna kepada orang lain. Contohnya, pergerakannya adalah seperti pusing-pusing tanpa henti, suka menterbalikkan badan mereka. Lepas tu ada juga kanak-kanak autism ni yang apabila dia melihat sesuatu benda, dia lihat pada satu sudut je dengan pandangan yang kosong. Seterusnya, anak autism ni juga mempunyai masalah yang berkaitan sensori. Kanak-kanak autism ni mereka ni takut apabila air tu terkena pada muka mereka, dan juga mereka tidak suka benda-benda yang melekit. Seterusnya, ada setengah kanak-kanak autism ni juga gayat, memiliki ketakutan kepada ketinggian kerana sistem keseimbangan badan mereka tu kurang. Manakala speech delay pula adalah berkaitan dengan isu berkomunikasi. Mereka hanya ada masalah dengan pertuturan, akan tetapi kanak-kanak speech delay ni, yang mempunyai speech delay ni, tidak mempunyai tingkah laku yang sama seperti kanak-kanak autism kerana mereka hanya ada masalah berkomunikasi sahaja. Itu sahaja daripada saya. Okey, demikianlah penjelasan dari Cik Nur Aini tentang apakah kaitan speech delay kepada autism. Jadi untuk soalan kita yang seterusnya, saya ingin penjelasan dari Cik Nur Najwa tentang apa yang patut dilakukan apabila anak memiliki tanda-tanda seperti speech delay dan autism. Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator. Saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama merupakan masalah bagi speech delay. Apa yang perlu kita buat jika anak kita ada tanda-tanda speech delay? Yang pertama, kita sebagai ibu bapa perlu mencari tempat-tempat pusat-pusat pemulihan seperti yang ada di hospital. Kita kena berjumpa dengan pakar tentang masalah yang berkaitan dengan anak kita ni. Seterusnya, yang kedua adalah pemilihan tempat mereka belajar seperti pusat-pusat. Kita tak boleh hantar anak kita di tadika yang sedia ada macam prasekolah ataupun taska, sebab kemahiran yang ada pada tadika atau pusat tersebut adalah tidaklah mahir berbandingkan dengan pakar-pakar yang ada di luar-luar sana lah. Jadi sebagai ibu bapa juga kita boleh lakukan beberapa aktiviti untuk menangani masalah speech delay. Antaranya ialah dengan aktiviti menyanyi. Kita ajak anak-anak kita menyanyi bersama-sama. Bila kita menyanyi, kita akan menggunakan lebih banyak kosakata untuk anak itu dengar, dan kemungkinan untuk dia ikut tu adalah tinggi. Seterusnya adalah melalui karya seni. Sebagaimana kita boleh ajak anak-anak kita mewarna, melukis, dan seterusnya adalah secara bergaul dengan kawan. Bergaul dengan kawan ni dapat meningkatkan kebolehan mereka untuk berkomunikasi lah, supaya mereka ni tidaklah rasa macam orang tak nak kawan dengan saya sebab saya ni berdiam, speech delay. Bila kita hantar dekat pusat-pusat yang banyak kanak-kanak ni, dia akan lebih bergaul antara satu sama lain. Bagi menjawab soalan yang kedua, iaitu autism delay. Sekiranya ibu bapa mendapati bahawa anaknya ada ciri-ciri autism, ibu bapa tersebut tak perlulah sedih, tak perlulah macam hidup ni dah berakhir. Kita boleh hantar anak-anak kita dekat pusat-pusat yang menawarkan pembelajaran autism, seperti dekat Malaysia ada pusat PKI dan banyak lagi terapi yang boleh dilakukan. Antaranya ialah terapi secara bermain juga, sama seperti speech delay. Terapi secara bermain ini dapat meningkatkan kemahiran mereka untuk bergaul, menguruskan diri. Seterusnya adalah terapi fisik ataupun fisioterapi. Kita boleh lakukan aktiviti seperti
memiliki motor halus dan kasar untuk merangsang diri mereka untuk berjalan dengan baik. Seterusnya adalah apabila kita bercakap tentang kanak-kanak autism, kanak-kanak autism ni perlu diberi bimbingan sebab mereka ni tidak pandai menguruskan diri dengan baik. Oleh itu kita perlu hantar anak kita ke pusat yang menawarkan terapi autism untuk mereka dapat menjaga diri mereka serta menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Najwa Abbas atas penjelasan itu tadi. Okey, untuk soalan kita yang seterusnya, saya ingin penjelasan daripada Cik Nurul Izina tentang apakah cabaran untuk mengurus anak autism. Terima kasih Cik Moderator. Cabaran yang dihadapi kita sedia maklumlah cabaran yang kita hadapi, bagaimana kita melihat sikap anak autism itu sendiri. Mereka mempunyai sikap tersendiri, emosi tersendiri seperti yang panel kedua kita kata. Perubahan rutin harian adalah salah satu punca emosi mereka berubah kerana mereka akan ketetapan mereka pada rutin harian itu. Jadi maka itulah mereka punya rutin. Jika berubah rutin tersebut, maka keagresivan, amukan akan berlaku dan kita susah untuk kawal mereka punya tingkah laku. Begitu juga disokong juga dengan Salmiha Cik Mukti TAL 2021, iaitu perubahan rutin mereka yang mendadak menyebabkan diri mereka susah dikawal kerana rutin yang sedia ada berubah kepada rutin yang baru. Itu. Tambahan lagi, kita tengok isu sekarang, kita berkaitlah dengan isu sekarang, isu yang pernah terjadi iaitu COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menghadkan kita punya langkah dan juga dampaknya pada sistem pendidikan kita juga kelihatan, khususnya pendidikan untuk anak-anak istimewa ini. Begitu juga dengan anak-anak yang mengalami speech delay, kerana kita tahu anak-anak yang berkeperluan khas ini mempunyai terapi intervensi yang di mana kaedah secara fizikal. Apa-apa yang dilakukan fizikal untuk melihat perkembangan dari masa ke semasa. Namun kerana PKP yang memerlukan dan juga mengutamakan aplikasi online seperti Google Meet dan juga Google Classroom, menghadkan kita melihat perkembangan mereka dari segi fizikal, makanya kekurangan alatan pendidikan itu jadi terbatas kerana di rumah alatan itu tidak mencukupi seperti di sekolah. Makanya anak ini jadi kurang pemantauan akan perkembangannya dari segi kurang pemantauan kerana aspek pemantauan ni aspeknya penting dari segi baik dari ibu bapa, baik dari guru. Kalau di rumah PKP ni kita hanya di rumah, jadi ni pemantauan ibu bapa. Dia sudah maklum kajian yang dalam Azmah ETAL 2021 pun juga katanya komitmen ibu bapa dalam memantau ini adalah penting bagi meningkatkan pemahaman ilmu yang disampaikan oleh pendidik. Kita sudah maklum ibu bapa ni sibuk dengan kesibukan masing-masing, jadi aspek pemantauan tu berkurang. Makanya kita tidak lihat perkembangan apa dari segi semasa ke semasa, perkembangan baru apa yang mereka terima dari segi kalau anak-anak autism ini, apa yang mereka dapat, perkembangan apa, dan untuk speech delay, pertuturan apa, latihan artikulasi apa yang disampaikan oleh pendidik yang mereka boleh ulang ataupun mereka menambah kosakata baru untuk meningkatkan pemahaman mereka lah. Iaitu cabaran kita lah untuk dari segi ibu bapa, dari segi pendidik, bagaimana kita nak menyesuaikan, mengadaptasi situasi ini, situasi yang
jarang berlaku. Namun ketika berlaku, panjang masa keterbatasan kita. Itu dari segi cabaran kita. Okay, terima kasih Cik Elvira atas penjelasan itu tadi. Jadi untuk soalan kita yang terakhir, saya ingin ajukan kepada Cik Nurul Aini tentang apakah terapi untuk speech delay dan autism. Okey, terima kasih Cikgu Director. Lagi sekali bersama saya. Terapi dan intervensi untuk kanak-kanak speech delay dan autism ni sebenarnya banyak yang kita boleh lakukan. Dan terapinya seakan sama antara anak-anak speech delay dengan untuk anak-anak autism. Cuma kita memerlukan kesabaran yang tinggi lah untuk mengatasi anak-anak autism. Okey, untuk terapi kanak-kanak speech delay, yang pertama adalah kita boleh lakukan urutan di bahagian muka, lebih-lebih lagi di bahagian rahang kanak-kanak itu sendiri. Ini adalah untuk untuk membantu pembukaan mulut mereka dengan betul. Apabila mulut mereka dibuka dengan betul, jadi mereka akan boleh mengeluarkan perkataan. Seterusnya urutan ni kita boleh lakukan secara rutin lah setiap hari. Contohnya kalau parents lah nak bagi urutan ni kan, mungkin kadang-kadang tu tak terima dah urutan ni, tapi kita boleh lah macam mulakan dengan manja-manja dengan dia, urut-urut kepala dia, lepas tu kita boleh lah teruskan dengan sedikit urutan di bahagian rahang mulut mereka lah. Okey, dan salah satu rutin harian yang boleh dikaitkan dengan mulut juga adalah berus gigi. Okey, kalau kita berus gigi anak-anak kita, kan berus gigi kan ada melakukan pergerakan di dalam bahagian mulut, lidah dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu membantu pergerakan mulut mereka untuk bertutur. Okey, seterusnya adalah aktiviti yang menggunakan straw. Kalau kita perasan, kalau kita bagi aktiviti tiup straw, tiup belon ke, tiup kertas ke sebagainya, kalau kita tiup, dia akan ada kaitan dengan huruf U, kan? Ada kaitan dengan huruf U. Jadi itu adalah kita dapat melatihlah pergerakan mulut mereka. Selain itu, kita perlu banyakkan aktiviti yang melibatkan sensori. Contohnya mind eyes. Okey, kadang-kadang speech delay ni sensori mereka agak lambat lah berbanding dengan kanak-kanak yang normal yang boleh bercakap seperti biasa. Kalau kanak-kanak yang biasa, dia sentuh ais tu dia boleh terus cakap sejuk. Tapi kanak-kanak yang ada speech delay ni, dia sentuh tapi dia lambat dah sangat ke otak dia tu nak cakap yang benda tu sejuk. Jadi aktiviti yang berkaitan dengan sensori tu pentinglah untuk kanak-kanak speech delay supaya mereka faham apabila kita berinteraksi dengan mereka. Okay, seterusnya adalah terapi untuk kanak-kanak autism pula. Yang kita boleh lakukan untuk kanak-kanak autism ni adalah hanya membantu mereka menguruskan diri mereka sehingga mereka besar. Tak adalah kita cakap macam terapi ni membantu memulihkan mereka sepenuh 100% daripada autism tu. Tidaklah, tapi kita boleh mengawal dan membantu mereka mengurus diri mereka sehingga mereka besar. Jadi terapi yang kita boleh lakukan sama juga seperti speech delay. Jika mereka mempunyai masalah pertuturan, kita boleh menggunakan peneguhan positif yang dinyatakan di dalam teori pelaziman operan dari B.F. Skinner, yang di mana kita boleh memberikan ganjaran kepada mereka. Contohnya kita buat aktiviti dengan mereka, jika mereka ikut aktiviti yang kita buat tu, kita boleh bagi ganjaran kepada mereka. Contohnya kalau kita melatih mereka bercakap, okey, mereka ikut sebutan yang kita ajar, kita bolehlah bagi ganjaran seperti bagi mereka tiup bubble dan sebagainya lah. Okay, seterusnya kita perlulah sebagai parents lebih kepada terapi di rumah lah, menyediakan rutin yang sama setiap hari supaya mereka dalam fikiran mereka, dalam kembangan kognitif mereka, setiap hari mereka perlu lakukan ini secara teratur. Jadi mereka tidaklah memberontak setiap hari. Okey, seterusnya adalah melakukan aktiviti berasaskan pergerakan di mana melatih fizikal mereka seperti melompat di dalam gelung, supaya ini adalah untuk mengawal keseimbangan badan mereka. Kerana kanak-kanak autism ni mempunyai keseimbangan badan yang kurang. Jadi ini adalah membantu untuk mereka menyeimbangkan badan mereka lah. Seterusnya aktiviti yang berkaitan dengan sosial.
untuk perkembangan sosial mereka, kita boleh sebagai parents kat rumah kita boleh pasang lagu, menari bersama dengan mereka. Guru juga boleh melakukan perkara tersebut lah untuk meningkatkan perkembangan sosial mereka. Itu saja. Okay, terima kasih Cik Noraini atas penjelasan itu tadi. Okay, nampaknya masa amat mencemburu kita. Jadi selesailah sudah perkongsian dari panel-panel jemputan kita pada hari ini. Jadi saya harap maklumat yang telah disampaikan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada semua bakal-bakal guru di masa hadapan dan juga ibu bapa. Jadi kita akhiri forum ini dengan sebuah pantun dan berakhirlah perkongsian kita pada hari ini. Tanam benih tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk mati. Budi Tuhan saya tak lupa, sudah dipaku di dalam hati. Baik-baik menanam padi, jangan sampai dimakan rusa. Baik-baik jaga diri, ada masa kita bersua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.